Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi dan rasul yang terakhir di muka bumi. Beliau juga merupakan seorang yang dipercayai dalam kalangan masyarakat baginda sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil lagi digelar sebagai Al-Amin, yang berarti orang yang dipercayai. Ini disebabkan pribadi baginda yang begitu luhur, tidak pernah menipu, dan begitu baik dan begitu pemurah terhadap orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapat banyak sekali dugaan dalam hidup. Terutama sekali yang paling berat ialah tahun duka cita apabila kematian orang-orang tersayang baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Khadijah dengan Abu Talib yang menjadi rangka sebagai pendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapat dugaan daripada kecil lagi, yaitu keyatiman baginda sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan di kandungan, bapa baginda yaitu Abdullah telah pun meninggal dunia, manakala ibunya sewaktu umur 6 tahun telah pun meninggal dunia juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda sewaktu berumur 40 tahun. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah pun diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Jibril alaihi salam di Gua Hira pada 17 Ramadan sebelum hijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu secara tiba-tiba terasa ingin berkhalwah, yakni bersendirian di Gua Hira, dan sering berpuasa di Gua Hira sendiri. Lalu datanglah malaikat Jibril dan berkata, bacalah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, saya tidak tahu membaca. Malaikat Jibril berkata lagi, bacalah. Baginda sallallahu berkata, saya tidak tahu membaca, sehingga 3 kali. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril alaihi salam telah pun membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam seperti ingin pingsan, lalu Jibril alaihissalam memeluk baginda sehingga baginda bangun kembali, dan kemudian baginda SAW turun dari Gua Hira kemudian terus menuju ke rumah baginda SAW sendiri. Namun begitu, berita kenabian tersebut bukanlah satu perkara yang membanggakan. Ini karena baginda SAW mesti berhadapan dengan kaumnya sendiri yang merupakan penentang Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukannya sahaja ditentang daripada kaumnya sendiri, bahkan keluarganya sendiri yang paling terdekat, yaitu pakciknya Abu Lahab dan juga Abu Jahal, telah menentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, baginda sallallahu alaihi wasallam perlu menentang sendiri pakciknya agar supaya Islam dapat tersebar dan manusia dapat mendapat hidayah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah secara 2 peringkat. Pertama, tersembunyi, dan kedua, terang-terangan. Dakwah secara sembunyi selama 3 tahun, dan baginda telah mendapat 30 orang pengikut awal Islam, dan kebanyakan mereka ialah sahabat-sahabat Nabi dan juga ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam
begitu banyak sekali berdakwah, dan baginda SAW berdakwah di rumah Abi Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kemudian turunlah ayat 19 surah Al-Hijr yang berarti kami telah menghamparkan bumi dan kami telah menciptakan gunung ganang dan tumbuh-tumbuhan, dan semuanya dicipta mengikuti ukuran. Maka dari situ baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah pun berdakwah secara terang-terangan. Meskipun baginda tahu dakwah secara terang-terangan itu merupakan satu perkara yang paling berat baginda, akibat karena ia akan ditentang oleh seluruh kaum baginda sendiri. Namun begitu baginda memberanikan diri untuk berdakwah hanya karena ingin mengikuti dan hanya ingin memberi hidayah kepada manusia seluruh alam. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, terdapat 3 ujian baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling baginda sallallahu merasai. Pertama ialah hijrah ke Habsyah. Meskipun baginda SAW sendiri tidak hijrah, namun begitu banyak sekali umat Islam yang baginda SAW menyuruh untuk mereka berhijrah ke Habsyah. Kedua ialah pemulauan. Pemulauan ini merupakan salah satu pemboikotan ke atas keluarga baginda SAW sendiri oleh kaum Quraisy, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ia berlaku selama 3 tahun dan ada juga ulama yang beritahu selama 6 bulan. Namun begitu ia berjaya diberhentikan setelah oleh pemimpin-pemimpin Quraisy yang rasional. Dan yang ketiga ialah tahun duka cita, di mana di sini ialah baginda sallallahu alaihi wasallam kehilangan 2 orang penyokong teras, 2 orang rangka terkuat dalam dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan juga Abu Talib. Baginda sallallahu alaihi wasallam amat terkesan. Ini karena Abu Talib merupakan pakcik baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan orang yang paling rela mengorbankan hanya untuk melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Manakala Khadijah pula memberikan tenaga daripada segi nasihat dan mental agar supaya baginda SAW sentiasa bersabar dengan keluarga baginda sendiri. Dan kemudian baginda SAW menuju ke Taif. Namun begitu baginda SAW tidak disambut dengan baik. Namun baginda SAW berjaya mendakwa seorang budak yang berumur 11 tahun yang bernama Adas ataupun Abbas, yang merupakan seorang Najasyi, dan akhirnya beliau memasuki Islam. Dan maka dari situlah baginda SAW memulakan ekspedisi untuk berhijrah ke Madinah. Teman-teman sekalian, baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak pengorbanan baginda dari kecil hingga ke besar. Baginda SAW banyak sekali dugaan baginda, terutama sekali apabila baginda dibuang oleh kaumnya sendiri daripada tanah airnya sendiri yang beliau lahir di situ juga. Jadi dari situ kita haruslah sentiasa menghayati dan mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda lah kita ada di sini. Baginda lah yang berjaya menyampaikan hidayat seluruh alam. Dan oleh kerana baginda lah umat Islam boleh memasuki Islam. Jadi itulah saja sekian daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.